Selamat tengah hari semua, saya Jessica Chung akan bawakan perkembangan berita terkini semestinya diringkas TVS. Seorang lelaki 33 tahun yang dilaporkan hilang ketika memancing di sungai berdekatan Kampung Bijurei Bau pada 3 Februari lepas ditemukan selamat sekitar jam 8.30 malam Rabu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba berkata pihaknya menerima panggilan oleh Ketua Kaum Kampung Bijurei mengesahkan bahawa lelaki berkenaan telah menjumpai kawasan rumah kediaman pekerja Salkra Pedaun dan meminta pertolongan untuk menghantarnya balik ke tempat asal. Walau bagaimanapun, lelaki berkenaan telah dihantar ke Hospital Bau untuk rawatan lanjut kerana mengalami luka kecil di bahagian kaki sebelum dihantar ke rumah dengan keadaan stabil. Pharmaniaga Berhad yang mampu menyediakan 2 juta sebulan vaksin CoronaVac keluaran syarikat Pharmaceutical China, Sinovac Life Science Company Limited Sinovac, yakin pihaknya akan dapat menampung permintaan harian vaksin yang disasarkan negara nanti. Timbalan Pengarah Urusan Pharmaniaga Muhammad Iqbal Abdul Rahman berkata syarikat itu telah melabur sejumlah 3 juta ringgit untuk meningkatkan kapasiti sedia ada dan bersedia untuk menambah pelaburan jika permintaan tinggi diterima bagi vaksin CoronaVac itu. Sehubungan itu, beliau berharap Pharmaniaga akan mendapat kelulusan bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan sekurang-kurangnya April ini. Ini bagi membolehkan syarikat itu mula mengedar vaksin CoronaVac di Malaysia. Beliau berkata Pharmaniaga telah menandatangani perjanjian dengan Sinovac untuk membekalkan 14 juta dos vaksin COVID-19 dengan proses pembotolan dibuat di kilang berteknologi tingginya di Puchong, Selangor. Menjadi kebiasaan setiap tahun buat ahli Parlimen Kota Sabarahan, Rubiah Wang, menziarahi komuniti Cina menjelang perayaan Tahun Baru Cina yang akan diraikan esok. Dalam satu perkongsian di laman Facebook Pusat Khidmat Rakyat P197 Kota Samarahan, Rubiah menggunakan pendekatan santai dengan melakukan lawatan secara mengejut kepada wakil-wakil masyarakat Cina di kawasan Muara Tuang dan Setakan di Samarahan serta beberapa kawasan di daerah Alsa Jaya selain kawasan Palah Batu 29 di Jalan Kuching Serian. Beliau menasihati mereka yang menyambut perayaan itu untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dan membudayakan norma baharu dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pada tahun sebelumnya, Rubiah telah berkunjung dari rumah ke rumah untuk menyantuni dan menghulurkan bantuan terus kepada penduduk dari komuniti Cina. Namun kali ini beliau hanya menyampaikan bantuan menerusi wakil-wakil masyarakat Cina. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing meminta masyarakat berketurunan Tionghoa bersabar dan berkorban menyambut perayaan Tahun Baharu Cina tahun ini dalam suasana norma baru. Katanya hal itu penting bagi memastikan keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan orang tersayang. Beliau yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak berkata demikian dalam ucapan Selamat Tahun Baharu Cina kepada semua masyarakat Cina di seluruh negeri. King Sing berkata daripada pemilik perniagaan hingga pekerja, semua pihak menghadapi kesukaran pada saat ini. Beliau menambah pandemik COVID-19 juga telah menyukarkan ahli keluarga bertemu orang disayangi. Bagaimanapun, katanya rakyat perlu yakin dengan kesungguhan dan kerjasama semua pihak saat sukar ini akan berakhir. Dalam ucapan itu, King Sing turut mengucapkan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang telah berjuang memelihara keselamatan rakyat sejak tercetusnya pandemik ini. Berita baik buat semua rakyat Malaysia. Kerajaan akan menambah baik kriteria dan syarat pengeluaran kemudahan air sinar di bawah kategori 2.
Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan sentiasa peka dengan keluhan dan isi hati rakyat terhadap pelbagai inisiatif seperti Aisinar. Dalam satu hantaran di Facebook, Tengku Zafrul berkata suara dan keluhan rakyat sentiasa didengari. Sehubungan itu, katanya penambahbaikan akan dilakukan segera. Kemudahan Aisinar pada kali pertama dilaksanakan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hanya dibuka kepada ahli yang kehilangan pekerjaan. Ia kemudiannya membuka kategori baharu yang membenarkan ahli belum mencapai umur 55 tahun mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas, termasuklah jumlah gaji, allowance dan allowance kerja lebih masa sejak 1 Mac 2020 supaya dapat mengeluarkan wang daripada akaun satu mereka. Seterusnya, kerajaan bersetuju untuk menetapkan had harga siling bagi petrol RON 95 dan diesel masing-masing pada paras RM2.05 dan RM2.15 seliter. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam satu kenyataan pada Rabu berkata, langkah itu dibuat bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak yang ketara apabila harga sebenar minyak di pasaran global meningkat. Tengku Zafrul berkata tren harga minyak global itu turut dipengaruhi oleh pelan vaksinasi COVID-19 yang mula dilancarkan secara beransur di seluruh dunia, di mana Malaysia juga akan melancarkan program imunisasi kebangsaannya bermula hujung bulan ini. Katanya kerajaan tetap komited untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat dan akan memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji kita di Utama TVS pukul 8 malam nanti untuk mendapatkan perkembangan terkini hanya di saluran 122 Astro. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.